Assalamualaikum. Saya Nurhanis Rushdina binti Suparman, nombor matrik 279949. Pengenalan bagi 1MDB adalah sebuah syarikat pembangunan strategik yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan Malaysia. 1MDB ini ditubuhkan pada tahun 2009 dengan matlamatnya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial negara melalui pelaburan dalam sektor-sektor utama seperti tenaga, infrastruktur dan hospitality. Namun, 1MDB telah menjadi subjek kesentatan dan kontroversi antarabangsa kerana didakwa terlibat dalam penyelewengan dana, pengubahan wang haram dan rasuah yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, rakan-rakan perniagaannya dan pegawai-pegawai kerajaan. Seterusnya adalah kronologi dari tahun 2009 hingga 2021. Berikut adalah ringkasan kronologi kes hutang 1MDB. Pada tahun 2009, 1MDB ini ditubuhkan sebagai syarikat pembangunan strategik dan menjalin usaha sama dengan Petro Saudi International. Didakwa juga bahawa sebahagian besar wang yang dilaburkan oleh 1MDB ini disalurkan ke akaun peribadi Joe Low, seorang ahli perniagaan yang rapat dengan Najib. 2010 hingga 2012, 1MDB mengeluarkan bon bernilai berbilion-bilion ringgit dengan bantuan Goldman Sachs untuk membiayai pembelian loji jana kuasa dan projek pembangunan. Ianya juga didakwa bahawa sebahagian besar wang daripada bon itu disalurkan ke akaun-akaun yang dikaitkan dengan Jolo, Najib dan rakan-rakan mereka. Pada tahun 2013 hingga 2014, 1MDB mengambil pinjaman jangka pendek bernilai berbilion-bilion ringgit daripada wang-wang tempatan dan antarabangsa untuk menampung hutang-hutangnya yang semakin meningkat. 1MDB juga mendapatkan setingkal wang daripada Tenor Finance Corporate, iaitu sebuah syarikat yang dikawal oleh Jolo. Ia juga didakwa bahawa sebahagian besar wang daripada Tenor Finance Corporate itu disalurkan ke akaun peribadi Najib, yang kemudiannya digunakan untuk membiayai kempen pilihan raya umum ke-13. Pada tahun 2015, 1MDB menjadi subjek siasatan dan kontroversi antarabangsa setelah pendedahan oleh The Wall Street Journal dan Sarawak Report bahawa sejumlah US$681 juta dipindahkan dari akaun 1MDB ke akaun peribadi Najib pada tahun 2013. Siasatan dilakukan oleh beberapa negara termasuk Switzerland, Singapura, Luxembourg dan Amerika Syarikat terhadap dakwaan penyelewengan dana, pengubahan wang haram dan rasuah yang melibatkan 1MDB dan individu terkait. Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patsail digantikan oleh Tan Sri Muhammad Effendi Ali dan Najib dihadapkan dengan 42 jenayah termasuklah penyalahgunaan dana 1MDB dan SRC International telah ditahan. Bagi tahun 2016 sehingga tahun 2017, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ memfailkan sama-sama sivil untuk merampas aset-aset bernilai lebih daripada US$1.7 bilion yang didakwa dibeli dengan wang yang dicuri dari 1MDB. Aset-aset tersebut termasuklah hartanah mewah, pesawat jet peribadi, lukisan-lukisan seni serta hak cipta filem The Wolf of Wall Street dan Dumb and Dumber 2. DOJ mendakwa bahawa lebih daripada US$4.5 bilion disalahgunakan dari 1MDB oleh Najib. Jolo dan rakan-rakan mereka melalui skim pengubahan wang haram yang kompleks melibatkan entiti-entiti di pelbagai negara. IPIC menyatakan akhbar investment PJS yang berurusan dengan 1MDB sebagai syarikat cengkerang tanpa kaitan dengan IPIC atau Kerajaan Abu Dhabi. IPIC menuntut 1MDB membayar US$6.5 bilion yang terhutang termasuk faedah dan kos guaman. Selepas penyelesaian di luar mahkamah, 1MDB bersetuju membayar US$1.2 bilion kepada IPIC. Pada tahun 2018 hingga 2019, Najib kalah dalam pilihan raya umum ke-14 dan digantikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Kerajaan baharu mengumumkan bahawa ia akan menyiasat semula kes 1MDB dan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan. DOJ mengembalikan sebanyak US$891 juta yang dirampas daripada aset-aset yang didakwa dibeli dengan wang yang dicuri dari 1MDB kepada kerajaan Malaysia.
Najib didapati bersalah atas 7 pertuduhan jenayah yang melibatkan penyalahgunaan dana SRC International dan dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Najib merayu keputusan itu di Mahkamah Rayuan. Kerajaan Malaysia mencapai penyelesaian dengan Goldman Sachs, Jolau, Bank dan Park Lane Hotel yang bersetuju untuk membayar jumlah-jumlah tertentu sebagai pampasan atas peranan mereka dalam kes 1MDB. Pada tahun 2020 hingga 2021, DOJ mengembalikan sebanyak $752 juta yang dirampas daripada aset-aset yang didakwa dibeli dengan wang yang dicuri dari 1MDB kepada kerajaan Malaysia. Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atasnya. Kerajaan Malaysia mencapai penyelesaian dengan IPIC, Bank Group dan bersetuju untuk membayar jumlah-jumlah tertentu sebagai pampasan atas peranan mereka dalam kes 1MDB.